Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahidin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab. Ya sami'ad du'a ya fatiras samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita duduk di dalam pentafsiran daripada surah Az-Zumar. InsyaAllah pada perjumpaan sekali ini sebagaimana janjilah, iaitu ayat yang ke-69 kita akan dengar apakah isi kandungnya yang Allah Subhanahu wa taala nak wahyakkan kepada kita di sini. Tuhan ni duk wahyak kepada kita, kata tak kala Allah Subhanahu wa taala suruhnya Israfil siuk sunai sangkakala itu, maka perkara yang ada di langit daripada perkara-perkara yang pesing adanya sifat hidup, akan Allah Subhanahu wa taala itu akan mematikan mereka itu. Dan perkara-perkara yang ada di atas muka bumi yang bersifat dengan hidup, Allah Subhanahu wa taala mematikan juga. Setelah daripada matinya lama, dalam arti kata tidak ada siapa pun lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, Allah Subhanahu wa taala suruh pula bakitnya Israfil, suruh pula Israfil itu siuk sunai sangkakala kali yang kedua. Maka bangunlah manusia daripada kematian dia itu, tunggunya apakah Allah Subhanahu wa taala nak balaskan kepada mereka. Maka apabila jadi gitu, manusia tu dan tempat yang diberi pongkan oleh bombing, tempat diberi pong oleh manusia di atas muka bombing ini, iaitu di atas muka bombing maksud di padang mahsyar, gelap gelita, tidak ada cahaya. Apabila jadi gitu, Tuhan royak dalam ayat yang ke-69 ni, Tuhan kata wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan akan bersinar, mana akan bercahaya bombing dengan Tuhan, dengan cahaya bagi Tuhannya, dengan cahaya bagi Tuhannya. Ini Tuhan bagi bombing tu. Jadi apakah maksud di sini? Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, maknanya Allah Taala mencahayakan pada hari kiamat itu, apabila Allah Subhanahu wa taala menjelmakan zat yang maha suci daripada kekurangan bagi segala-gala hamba dia. Tuhan datang untuk apa? Untuk faslil al-qada, untuk nak menyudahkan, nak memutuskan urusan bagi makhluk dia. Itu makna kata wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datangnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Tuhan itu tahu, sedangkan malaikat itu bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kata
wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Apabila datang hari itu, makna siapa hari itu? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang jadi hakim untuk memutuskan urusan hamba dia, yang Allah Subhanahu wa taala nak memutuskan urusan tadi itu, kata manusia tu nak berjaya ataupun tidak, serah kepada apa yang manusia itu bawanya, iman dia, amalan dia dijumpa dengan Tuhan yang menjadikan dia. Itu maknanya wa wudi'al kitab. Itu makna kata wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Setelah daripada datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk nak memutuskan urusan perkara tersebut tadi di kalangan segala-gala hamba dia, wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab. Kitab di sini katanya Imam Qatadah Ibnu Da'amah As-Sudusi sebagai tabi'in tokoh ulama tafsir, ia kata al-kitab di situ bermakna kitabul a'mal, kitab amalan. Nah, wa wudi'al kitab, bawa kitab amalan. Kitab amalan ini iaitu kitab harian yang raki atik duk tanda itulah. Itu makna kitab yang dikanak kata wa wudi'al kitab. Apabila diletakkan kitab, Tuhan ayat dalam ayat lain Tuhan kata iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca oleh wahai Tuhan ampunya bagi kita di kalangan manusia dan jin nining, cukup pi dah mung sendiri yang jadi orang yang memutuskan kata mung tu nak duduk di mana, dalam syurga nikmat ke, dalam neraka yang dipenuhkan di dalam tu dengan seksa. Itu makna kata wa wudi'al kitab. Letak wari kitab mari depan dia. Kitab hak ia ada buat amal tu lah. Kitab ia ada buat amal tu. Sebab tu lah apabila kitab ni diletak, maka orang-orang kafir ni ia pakat mengiling, tak sengka kata apa yang dia itu duk bakit bahang masa dia hidup atas muka bumi ni nak jadi sungguh. Sebagaimana di dalam suratul Kahfi Tuhan kata wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mana kata apabila diletakkan kitab, maka tengoklah orang-orang yang tak berjuruh tu akan kitab. Katanya ulama tafsir, orang tak juruh di situ mujrimin, mana orang tak beriman pada dengan Tuhan langsung, tak beriman kepada hari kiamat langsung. Itu maknanya gitu. Apabila diletakkan fataral mujrimin, maka orang mujrimin pun tengok orang jahat-jahat tadi tak beriman dekat ke Tuhan tu tengok. Wa yaqulun, maka katalah mereka itu mengeluh, ya wailatana, apakah celakanya bagi kita, ya wailatana, binasalah bagi kita, celakalah bagi kita, ma li hadzal kitab, apa ni kitab ni, la yughadiru saghiratan, la yughadir mana tidak tertinggal, kecil atau besar, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Malaikat gapo nama tu kira satu persatu kira belakang. Nah, wa wajadu ma amilu hadira, dan dapati apa yang mereka itu wa amal akan datang, akan mari. Wala yadhlimu rabbuka ahada, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalim kepada hamba dia sedikit pun. Itu makna kata wa wudi'al kitab. Kalimah wa wudi'al kitab mana diletakkan kitab, nak we nampak, nak we tengok. Lepas daripada wa wudi'al kitab tu hewat lagu mana pula? Waji'a bin nabiyina. Waji'a, dan gapo nama waji'a, dan akan dihadirkan. Hadir mana dibawa datang. Pia para-para iaitu an-nabiyyin, para-para nabi. Nabi di sini makna lagu mana? Yakni mereka yang tidak tidak jadi pangkat rasul lah. Nabi itu banyak lebih daripada rasul. Itu makna kata Nabi itu banyak lebih pada rasul. Rasul itu adalah
sedikit daripada para nabi. Kerana kita mengaji kata tidak lazim pasti orang jadinya nabi nak jadinya rasul, tapi tiap-tiap rasul adalah kena lepas pangkat nabi. Itu kita faham belaka dah, tak ada jadi payah. Maka katanya Abdullah bin Abbas sebagai turjumanil Quran, orang nak tafsir Quran lah, kerana Nabi SAW royak kepada apa nama ni, kepada umat dia, kata yabda'a masa Ibn Abbas kecil lagi. Ibn Abbas dah kecil lagi, dia kata Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan aku, berilah seorang budak ni, yakni Ibn Abbas tu lah, faqihu, dia faham urusan agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan mengajak olehmu ya Allah akan at-ta'wil. Apa makna ta'wil? Ta'wil di situ bermakna tafsir. Sebab itulah digelarkan Abdullah bin Abbas dengan turjumanil Quran. Maka kita nak tengok dia kata lagu mana ni terhadap ayat waji'a bin nabiyyin ni. Makna lagu mana? Berkatanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, datangnya malaikat ni yashhadu 'alal umami bi annahum ballaghuhum risalatillahi ilaihim. Maknanya menyaksi mereka itu. Menyaksi makna kata wa'u jadi saksi, wa'u jadi payan. Kalau bahasa Sia kata di atas mereka itu pia yang menyaksi, para nabi itulah, di atas umat-umat, di atas segala-gala umat, dengan bahawasanya mereka itu telah royak kepada mereka akan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kepada siapa? Kepada mereka. Wa'ri risalah Tuhan kepada mereka. Mana wa'ri risalah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala royak dengan cara jelas kata rusulan mubasyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Rasul ni datang mari ni supaya jadi hujah di atas manusia, supaya manusia ni tak boleh nak dakwa. Hujah di sini makna lagu mana? Mari beri bertengih dah, mari royak dah, supaya manusia tak boleh nak dakwa hari akhirat esok kata hamba tak ada tahu, hamba tak sampai risalah, gitu lagi ni dak dah. Tak ada boleh nak dakwa lagu tu. Awak apa? Kerana nabi-nabi ni dan orang-orang gatinya kerja nabi wari royak dah. Royak dah, menyampai dah. Kemudian dia sendiri yang tidak nak mau ambil wak pakar apanya urusan yang Allah Subhanahu wa taala hatta utuh mari melalui nabi-nabi, maka salahnya diri orang yang tak mau nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan urusan agama, dengan urusan yang Allah Subhanahu wa taala redha melalui lidah-lidah para nabi dan orang-orang yang gati kerja-kerja Nabi salawatullahi wasallamuhu alaihim ajma'in. Itu maknanya. Baik. Kemudian wasyuhada, dan fuak-fuak syuhada. Fuak syuhada ni makna lagu mana? Syuhada makna menyaksi juga. Minal malaikatil hafazah, daripada malaikat al-hafazah. Malaikat hafazah ni iaitu malaikat yang tuhai kepada diri manusia ni, orang yang beriman ada 4 malaikat. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Makna ada raqib atid di kanan di kiri. Kemudian depan belakang panggil malaikat hafazah. Jadi seorang tu daripada hamba Tuhan ni Tuhan 4 malaikat semua. Ada 4 malaikat yang berapa nama? Yang duk jaganya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari kiamat esok Allah Subhanahu wa taala panggilkan malaikat hafazah tadi itu mari menyaksi. Menyaksi di atas apa? Ala a'malil ibad min khairin wa syarrin. Di atas amalan-amalan hamba daripada amalan yang baik dan amalan yang tidak baik. Wari belakang. Wari amalan tak amalan molek, dan wari para malaikat hafazah tu mari nak jaga, mari nak royak, mari nak berapa panggil? Mari nak menyaksi. Mari nak menyaksi. Baik. Setelah daripada malaikat tu mari dah siap, jadi lagu mana? Wa qudiya bainahum bil haqq. Makna kan wa qudiya bainahum bil haqq, dan diputuskan.
Nah, wa qudiya bainahum, dan diputuskan di antara mereka dengan hak. Apa makna hak di situ? Bermakna adil. Dengan keadilan. Dengan apa? Dengan adil. Tidak jadi nak berat, balik mana-mana satu. Sebab tu Tuhan ni apabila ia buat naiknya amalan kita di atas neraca amalan tadi itu akan timbal dengan cara adil. Tuhan royak dalam Quran dengan cara nyata. Tuhan kata wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Makna lagu mana? Di hari akhirat esok Tuhan waktu baiknya wari juga neraca timbangi amalan kita tu. Tuhan wari neraca timbangi untuk timbang amalan kita. Maka diletakkan amalan di atas tu dia tak akan jadi zalimkan kita. Walaupun kita wari sebesar biji sawi pun daripada amalan, nescaya ditimbang belaka di atas tu, sama ada baik ataupun tak baik, masuk belaka. Itu Nawawi kata, tu makna kata wa qudiya bainahum bil haqq. Makna kata diputuskan di antara mereka itu bil haq, ay bil adl, dengan adilnya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka itu tidak apa? Tidak dianyanyai, tidak digapa, tidak dizalimi, tidak gapa, tidak gapa mana nak stok hak dia dak. Tuhan nak bagi mengikut apa yang dia bawa pergi. Nak bagi mengikut apa yang dia bawa pergi, supaya nak manusia itu boleh rasa, boleh tahu, boleh letakkan dirinya sendiri, kata di manakah dia nak duduk, di manakah dia itu nak bawa diri masa dia itu hidup di atas muka bumi ni. Ini orang panggil kata perkara yang lagi akan berlaku dan tetap berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita khabar di dalam kitabnya dengan cara tidak ragu-ragu sama sekali. Baik, setelah daripada tu Tuhan royak pula ayat yang ke-70, wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Apa makna sini? Maknanya wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat, dan akan disempurnakan. Kalimah wuffiyat makna disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa, tiap-tiap diri itu apa yang ia telah kerjakan. Tiap-tiap jiwa. Tengok Tuhan guna di dalam Quran kullu nafsin, mana tiap-tiap jiwa. Idhafat kullu kepada kalimah nafsin, orang panggil idhafat kepada isim nakirah, mana merangkungi semua, tak kira orang berimeh ataupun orang tak berimeh. Makna mensempurnakan amalan yang dia bawa pergi. Mu nak lagu mana atas dunia ni kok mu tak ada gapo nak berimeh tak berimeh tu hamu. Akan tetapi aku nak hatanya rasul aku, hatanya nabi aku, hatanya orang yang nak buat kerja gati rasul gati nabi mai royak supaya nak mengajak mung tu kepada jalan aku, jalan suruh berimeh dengan aku, mung tak mau juga, itu hamu. Tu Tuhan nak royak dalam Quran. Tapi apabila mung sampai ajal, sampai masa, apabila mung diri depan aku lepas pada aku bakit kamu walaupun mung tak percaya apa wahai manusia, maka aku nak wufiyat, nak menyempurnakan tiap-tiap diri gapo ma'amilat, apa yang dia itu wa'ma, apa yang dia itu telah kerja. Tu ma'amilat wa huwa, sedangkan ia Allah tu a'lam, lebih mengetahui bima yaf'alun, dengan apa yang mereka itu kerja. Tuhan tahu belaka. Kalimah ma'amilat katanya ulama iaitu min khairin aw syarrin, daripada hak baik ataupun tak baik. Tuhan tahu belaka dah, tetapi Tuhan ni dengan sebab dia tu bersifat dengan adil, iaitu bersifat dengan tidak zalim, lalu dia kata aku ni tak akan buat satu perkara malaikat aku nak wimu tu tengok juga. Sebab tu dia kata wahum la yuzlamun, katanya para ulama di sini makna la yanqusu min hasanatihim wa la yuzadu ala sayyiatihim. Tuhan tak menguraikan kebaikan dia, dan Tuhan tak tambahkan kejahatan dia. Sekadar mana sekadar tu. 100 tak ada jaga 100 setengah ke 101 ke tak, 100. Kenapa nak faham gitu? Itu makna kata
wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Ayat belum pada tu wa hum la yuzlamun, maka jadi masuk molek, jadi selarah molek dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala royak di sini. Setelah daripada sudah berlaku kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhir Ramadan ini. Kerana tepat akhir ni lah orang yang kata balik ke orang kita buat lalai. Buat lalai di sini makna lagu mana? Makna kata buat mudah-mudah nak habis dah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang nak buat kira sungguh tepat penutup tu. Menutup lagu mana? Menutup sudah dengan baik ke, sudah dengan tak baik ke, situ tepat nak buat kira. So umpama kita duk semaya, kena jaga air semaya kita sehingga habis wisalat. Kalau lagi habis air semaya belum pada wisalat, hak kita duk rokok, duk sujud, duk i'tidal, duk dua antara sujud ke apa nama, tak dikira belaka. Itu makna kata innamal a'malu bil khawatim. Nah, malam 28, 29 tinggal lagi 2 malam ini. Malam yang adalah untung bagi kita kalau kita faham. Nah, kita buat sudah tak apa dah, aku boleh dah malam 27, aku semaya dah qiyam Ramadan, aku berdoa dah, aku pergi masjid dah, malam 28 tak apalah. Aku ginung gitu pun tak apa, tak pergi semaya pula tak apa dah. Cukup dah. Tak, bukan lagu tu. Bukan maksud lagu tu. Faham tu nah? Bukan maksud umpama tu. Baik. Setelah daripada Tuhan royak dengan cara nyata gitu nama hak Tuhan royak ayat 99 70. Nah, lepas tu Tuhan royak pula ayat yang ke-71. Ayat 71 ni Tuhan royak lagu mana? Tuhan royak kata wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Apabila sampai sini dia pecah dua. Setelah daripada siap si surat catat amalan kira timengnya berapa nama dah, pecah dua. Nah, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, ni pecah dua. Nah, ada faminhum syaqiyyun wa sa'in. Ada hak pesing celaka hidup dan jaya hidup. Ada dua tu. Lalu hak ni Tuhan nak royak ada orang tak jaya. Orang yang amalan dia tak sapa. Lagu mana jadi? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan dibawa orang-orang yang kufur itu kepada jahannam berpuak-puak. Kalimah zumara ni mana puak? Puak ni kalau bahasa Jawi kita kaki. Nah, pihak kaki tak? Supaya demo tu kaki menega tu. Demo tu kaki berjahit itu. Demo tu kaki mengaji tu. Demo tu kaki ni makna puak. Tu dah. Ni mana puak. Ni mana puak sungguh, mana kaki sungguh. Adapun hak lain daripada ni kita nak pergi tanggung, ya tak berlagu manalah. Setengah-setengah nak pergi tanggung. Kata Allah Subhanahu wa taala bawa puak, sedangkan tak ada dalam hadis yang nyata-nyata, ayat Quran nyata-nyata kita nak pergi buh makna dalam hak kocek kita sendiri tu, tak berlagu lah lagu tu. Tak berlagu, tak molek lagu tu. Kita kena dengar lah Tuhan nak kata lagu mana tentang hal-hal lagu ni, sebab hal-hal lagu ni adalah hal yang gaib. Kita tak boleh nak buat panas-panas sendiri. Tu maknanya. Dan dibawa orang-orang yang kufur itu kepada mana? Kepada jahannam zumara. Berpuak-puak. Apabila dibawakan orang kufur itu kepada neraka dengan puak-puak tadi itu, dibawa. Mana kata? Ia bukan pergi sendiri. Ada malaikat yang ghilazun syidad, yang hebat, yang dahsyat, yang tidak ada di dalam diri dia itu sifat rahmat, piping puak ni bawa pergi ke mana? Bawa kepada api neraka. Hatta sehingga mana? Apabila sampai hatta al-ghayah, apabila sampai idza ja'uha, apabila mereka datang kepadanya, kepada mana? Iaitu kepada jahannam tu. Futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintunya. Dibukakan pintu-pintunya. Katanya para ulama, kata hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ay bimujarradi wusulihim ilaiha
futihat lahum abwabuha sari'an. Semata-mata siapanya mereka itu kepadanya, iaitu kepada neraka itu, nascaya dibukakan bagi mereka pintu-pintu neraka tadi itu dengan cara sari'. Apa makna sari'? Mana cepat. Apa buka cepat? Litu'ajjala lahum uqubah, supaya nak mencepatkan bagi mereka itu seksa. Nah, seksa. Allahu akbar. Apabila siapa selalu serta-merta buka, pintu tu terbuka. Tak ada nanti duk royak kata mai duk goh pintu mai gapo ke dak, lama ke dak. Siapa dengar suara kata demo ni mari, neraka itu buka pintu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerana gapo? Kerana nak panggil demo ni, puak-puak habis tak beriman ni, puak-puak tak berjuruh ni, puak-puak degil ni masuk di dalam api neraka dengan cara sari'. Sari' mana kata cepat. Supaya apa? Supaya nak menghasilkan bagi mereka itu apa yang neraka dok minta. Kata puak ni lama dah, aku dok gerai lama dah puak ni. Nah, puak ni aku dok beci lama dah. Dia nak buat kerja di dalam tu. Kerja pesen azab tu lah. Futihat abwabuha. Apabila dia nak masuk gitu, ada orang dok jaga depan tu. Malaikat dok jaga depan tu. Wa qala lahum khazanatuha. Dan katalah penunggu. Khazanah ni mana penunggu bagi api neraka tadi itu, bagi puak-puak hak kena masuk neraka tu, bagi ahli neraka tu. Nah, Allah Rabbi sallim wa qala lahum khazanatuha, dan berkata penunggu, dan penunggu-penunggunya berkata kepada mereka, iaitu kepada orang hak kena masuk neraka tu lah, katakan no. Ini perkataan dia kata. Dia kata lagu mana? Cuba kita tengok. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Tidakkah, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul daripada jenis kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan? Tu makna kata yatlu. Tak ke datang kepada puak mung ni rasul-rasul aku, salah gitulah, daripada kalangan kamu. Makna sejenis daripada mung manusia juga mai duk royak, mari duk sebut, mari duk mengingat, mari nak nasihat, mari nak tarik, mari nak piping. Tak ada ke orang macam tu? Mari khija rasul ni, khija orang Tuhan ni, gapo khija orang Tuhan ni? Khija orang Tuhan. Ingat ana kata khija orang Tuhan ni dia lagu mana? Yatluna alaikum ayati rabbikum. Bacanya mereka itu di atas puak-puak penama, puak-puak Allah Subhanahu wa taala suruhnya malaikat ni bawa pergi kepada api neraka tu ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhan kamu. Tu ayat-ayat Tuhan kamu tu hijab para ulama hak yang makan saka warasatul anbiya dan duduk di atas bantasan hak Islam, yakni gapo? Ia bacanya Al-Quranul Karim kepada gapo? Kepada manusia. Ni duk setengah-setengah kita dengar kata kalau kita mengaji tafsir ni ataupun kita mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni fardu kifayah ya, bukan fardu ain. Fardu ain iaitu nak mengaji ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu pesan kata akal, mendahului isyarat. Hak tu ilmu fardu ain, dia kata la ilaha illallah. Itu cara yang jauh sangat daripada apa yang Tuhan kena. Tak betul dengan cara lagu tu. Nah, cara hak betulnya kita kenal Allah mengikut Tuhan mengenal. Bukan kita kenal Allah mengikut kita nak kenal. Ya tak sama. Tak sama di antara orang nak kenal Allah dengan cara hak Allah, kenal diri dia, kenal perbuatan dia, kenal sifat dia. Tak sama dengan mereka yang nak kenal Allah dengan cara dia. Yang ini dengan cara yang dia kira, dengan cara yang dia duk gamuk, dengan cara yang dia itu duk faham. Tak sama di antara kita kenal Tuhan seperti Tuhan kenal, umpama orang hak kenal Tuhan dengan cara dia tak serupa. Cara kita nak kenal Tuhan kena dengar Tuhan. Cara kita nak kenal Tuhan kena dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita kenal Tuhan mengikut Tuhan nak.
Tuhan reda, Tuhan kena. Kalau kita pergi kenal Tuhan mengikut cara kita, ya tak betul. Kita ni, kita nak misal dengan cara logik akal. Kita nak kenal satu orang, kita nak kira dengan akal kita kan, kita nak tanya dia, kata ya nama gapo. Ya nama gapo, ya duduk di mana, ya tu anak cucu pia, ya kok mana. Kita kena tanya dia supaya dia royak hal dia kepada kita. Barulah kita itu rasa puas hati dengan gapo? Dengan diri dia, dengan nama dia, dengan itu ini. Kita tahu daripada dia sendiri. Sebab ialah lebih kenal diri dia. Kalau kita dok kira mari kata, demo ni nampaknya hidung tak ada macam mana. Boleh jadi orang bukan orang Arab. Boleh jadi. Demo ni nampak manis jernih molek. Muka ya boleh jadi nama Yusuf. Boleh jadi. Boleh jadi nampak demo ni nampak cuci molek, boleh jadi orang Kedah, bukan orang kampung biasa. Boleh jadi. Ya tak, bukan lagu tu. Ni kita dok gamuk. Fardu ain itu ilmu kalam hak kita. Kita kena kenal Tuhan. Tak ada atas, tak ada bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang, tak hulu, tak hilir, tak dalam alai, tak luar alai. Pia yang mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala umpama tu, tak ada pia yang mengenal. Dia yang duk kata tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan itu perkataan kamar ni kita pergi bubuh kata hak itulah fardu ain di dalam agama kita. Hak ngaji Quran, ngaji hadis ni fardu kifayah. La ilaha illallah. Bagaimana kita nak tukar di antara wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalam yang manusia itu nak faham Tuhan, nak kenal Tuhan, ya waris sendiri, tak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu perkara. Yang kedua, ya tak sama di antara orang yang beriman kata Tuhan tu ada dengan orang tak beriman kata Tuhan tu ada. Orang beriman kata Tuhan tu ada, ia nak dengar daripada kalam Tuhan dia tu lah. Orang yang tak beriman, tak mau nak beriman kata Tuhan tu ada, ia tak sedengar kalam Tuhan, tak sedengar kalam Rasulullah. Ia nak dengar kalam pasal akal, cara lagu mana nak tahu akal ia nak royak kata Tuhan tu ada. Itu bab lain. Ada pun orang Islam yang etika kata Tuhan tu ada dah. Kita nak kenal Tuhan mengikut Tuhan royak, mengikut Rasul royak, sudah. Itu cara yang betul. Itu cara yang benar. Bagaimanakah kita naknya ambil satu perkara yang mahal ni tak ada jamin ni, tak boleh. Kita nak beli gapo-gapo, nak gapo-gapo, kalau tidak ada jamin ni, nak makan apa kita tak berani. Nah, kalau dalam negeri Thailand ni kena ada oyo. Kena ada jamin ni daripada jabatan kesihatan, kata muga ni kita boleh makan dan minum. Baru kita makan dan minum. Tu masalah makan dan minum. Adapun masalah kita nak beragama, kita ambil ilmu kalam, ilmu falsafah. Mari nak mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, nak ayat hak ning fardu ain, hak ning ni Quran hadis ni fardu al-kifayah. Bukan lagu tu. Nampak tu tak? Bakalulah kita tak usaha nak mengajinya isi kandungan Quran, nak mengajinya isi kandungan hadis, apabila kita nak faham. Nanti kita pergi faham kata man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, pergi faham soal mungkin nakid dah tu. Tak, bukan lagu tu. Sebab Quran ni kita nak faham dia ni, masa kita ada nyawa ni, masa kita duduk atas muka bumi ni, tu cara hak kena. Bukan makna kata hak ni fardu kifayah. Banyak dah ada ayat hak ni fardu kifayah, ngaji Quran, ngaji hadis ni fardul kifayah. Ngaji ilmu kalam, ngaji ilmu akal, itu adalah fardu ain. Tak betul lagu tu. Bagaimanakah ilmu kalam, ilmu falsafah nak lebih kenal, lebih reti hal Tuhan lebih daripada kalam Tuhan, lebih daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak mungkin. Tak boleh jadi sama sekali. Umpama tu. Nah, akal mana yang cermelang, akal yang waras, tak boleh nak terima sama sekali. Bagaimana nak pergi royak kata orang tu lebih kenal diri kita daripada diri kita? Itu tak boleh nak jadi. Kita hak lebih kenal diri kita lebih pada orang lain. Sebab tu dia kata antum a'lamu amillah, mu lebih kenal aku, lebih reti daripada aku, aku lebih reti daripadamu. Hak apa Tuhan tanya gitu? Kerana ada sejenis daripada manusia duk pehe-pehe kata ia lebih reti hal Tuhan, lebih reti hal hukum Tuhan daripada Tuhan. Sebab tu Tuhan waktu turunkan ayat tu antum a'lamu amillah, mu lebih kenal, lebih reti hal Tuhan, kan Tuhan lebih reti hal dia.
Situ tempat kita yang tak sama ajaran ahli sunnati wal jamaah dengan ajaran yang bukan daripada ahli sunnati wal jamaah. Tu nak. Sebab tu khija para rasul yatluna alaikum ayati rabbikum. Ni khija dia. Khija ni hak ni yatluna alaikum ayati rabbikum ni lah orang panggil kata iqamatul hujjah di atas segala-gala makhluk. Hujjah di atas segala-gala hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ni semua. Ni hujjah Tuhan. Hujjatullahil balighah iaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Hujjah Tuhan yang tegah lagi teguh iaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kalam ahli kalam, bukan kalam kata ahli falsafah gitu, bukan. Itu salah faham. Tak kira orang negara Malaysia ke, orang Fatani ke, orang di mana-mana pun hak berbangsa Melayu, bahasa Melayu ni dia kena faham lagu ni. Barulah kena dengan cara. Tak itu gak salah kita. Kita membelakangi terhadap wahyu Tuhan. Kita membelakangi terhadap wahyu nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mari royak. Ya tak betul cara lagu tu. Nampak? Ya tak betul cara lagu tu. Cara tu kita nak mikir dengan cara baik. Kerja iaitu apa? Yatluna alaikum ayati rabbikum. Tu yatluna alaikum ayati rabbikum. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan mengancamkan kamu dengan pertemuan hari kamu ini. Kaman mereka itu ingzar. Apa mana ingzar? Amaran. Kata satu hari itu kita kena pergi jumpa dengan Tuhan. Dok royak lahong siang malam. Beberapa bahasa yang terjemah lagi seru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yunzirunakum. Wa yunzirunakum. Apa makna? Wa yunzirunakum ay yukhawifunakum. Mentakuti mereka itu liqa. Kalimah liqa di sini mana azab. Azab yaumikum hadza. Hari ini. Iaitu hari mana? Iaitu hari yang datangnya Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, hari yang nak memutuskan manusia itu ke neraka ke syurga. Tu maknanya. Tapi puak ni puak ahli neraka. Lalu apabila malaikat yang duk tunggunya pintu neraka tadi itu kata dengan itu perkataan, lagu mana jadi? Katanya kata puak-puak ahli neraka tu, bala. Qalu bala. Ya mari dengar apa nama? Alam ya'tikum tu. Lalu pasti kena jawab dengan bala. Alam ya'tikum. Tak ke tidak ke? Kamu dia kalimah tidak ke ni makna nafi. Kalimah bala ni makna nafi. Apabila nafi sak campur sama nafi, tubik jadi hukum isbat. Mana ya, bahkan gitu ya. Mereka itu jawab ya ada. Ada ke apa? Adanya rasul mari, adanya orang baca ayat Tuhan ke aku dengar, baca siap belaka dah. Cuma aku sendiri tak mau. Tu. Sebab itulah dia kata dalam ayat lain puak-puak ni, dia kata wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar hari tu perhati apa orang royak dan aku mikir aku dengar tadi itu, nascaya aku tak kena masuk neraka. Tu hari royak dalam ayat lain. Puak-puak ahli neraka ni dia royak ni. Hari ni pun jawab itu. Qalu bala. Kata mereka tu, ya bahkan ada rasul-rasul mai royak kepada mereka hak tanya tu. Walakin akan tetapi haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tetapi telah putus hukuman azab atas orang-orang yang tidak beriman, iaitu orang-orang kafir. Apa? Yakni pengakuan mereka ada ya, yang mengaku tak ada itu tidak berguna dah, tak jadi berguna apa dah, sebab mengaku bila tepat hak Allah Subhanahu wa taala memutuskan kata dia daripada ahli neraka, pasti yang nak masuk neraka. Dia mengaku situ kerana lebih dahulu daripada itu telah dijatuhkan hukuman atas mereka. Makna lagu mana? Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Makna haqqat kalimatul azab, mana haqqat ay wajabat, wajib. Kalimatul azab putus azab di atas orang-orang yang tidak beriman. Makna lagu mana sini? Katanya para ulama tafsir, yakni
Dia itu walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Ni Ibnu Katsir kata walakin kadzabnahum wa khalafnahum bima sabaqa lana minasy syaqawati allati kunna nastahiqquha haitsu addalna 'anil haqq ilal batil. Allah. Makna lagana akan tetapi dusta, kami bakit dusta terhadap mereka-mereka rasul dan kami menyalahi puak-puak para rasul tu dengan perkara yang telah sabit, dengan bagi perkara, iaitu bagi perkara yang telah mendahulu bagi kita daripada kecelakaan yang puak kita ni akan dapati. Sekiranya puak kita ni paling daripada benar-benar kepada benda hak batil. Mana lagu mana? Makna kata Tuhan tahu siap-siap dah dengan ilmu Tuhan yang sabik, yang dahulu. Kata puak ni adalah puak yang kena masuk neraka. Lalu Tuhan catatkan dia, kata dia tu kena masuk neraka sebab catat tu datang lepas daripada mana? Lepas daripada Tuhan itu tahu. Masalah qada ni ada 4 tangga di sisi ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama, lagu mana? Yang pertama, Allah Ta'ala itu kita berimej kata Tuhan itu bersifat dengan ilmu. Bersifat dengan ilmu. Yang kedua, lepas daripada Tuhan tahu, kata nak jadi lagu mana makhluk dia, ada di mana, sudah lagu mana, kena ke syurga, Tuhan catat. Tuhan tulis kata tulis mengikut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada Tuhan tulis, Tuhan pula gana, Tuhan khanak. Tuhan khanak ni mana kata Tuhan khanak mengikut apa yang dia itu nak. Sebab tidak ada siapa pun boleh nak menyekatkan kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Apabila Tuhan khanak bagi masyiah, lepas pada tu Tuhan menjadi. Makna lagu mana? Jadi puak-puak ni kena masuk neraka ni asal dulu tu Tuhan tahu dah kata akhir puak ni nanti sudah mana. Bukan mana Tuhan paksa suruh dia tu masuk neraka dak. Seumpama setengah-setengah daripada orang Murji'ah dak faham tu bukan. Orang Murji'ah kata, kalau kita semaya best setara mana, puasa setara mana pun, kalau Tuhan catat kita masuk neraka, masuk neraka. Tak, bukan mana gitu. Kalau kita duk semaya best, duk puasa, duk buat perkara-perkara molek, ya bukan jalan nak bawa kepada neraka. Sebab Tuhan raya kata, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Siapa dia bertakwa, harta dia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan nak memudahkan jalan kepada al-husna, iaitu jannah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Siapa dia wak terkaya daripada benar-benar, wak tak wak tak mau, maka Tuhan akan bawa dia kepada jalan hak payah. Mana jalan hak payah setengah ulama tafsir jalan neraka. Itu cara dia. Kita dok faham tak kena, lepas pada tu kita kata kita kalau kaca semaya setara mana, kalau Tuhan nak kita masuk neraka, tak kena kecil lagu tu. Salah. Nah, kalau kita semaya, insya-Allah kita akan dapat masuk syurga. Kalau kita puasa, insya-Allah kita akan masuk syurga. Hak tu cara hak kena, cara faham. Tu faham ahli sunnati wal jamaah, bukan faham Murji'ah. Murji'ah ni Tuhan belaka. Kita seolah kata tak ada. Kita ni seolah bulu di atas udara. Bukan makna gitu. Faham tu nak? Tu dia. Lepas pada tu Tuhan menjadikan puak ni daripada ahli neraka sebab Tuhan hantar mari dah. Nah, Tuhan hantar Rasul mari dah royak dah gitu lagi ni. Setelah daripada tu keputusan malaikat hujah pula sekali lagi. Malaikat kata pula, wi amare pula, wi alasai pula. Kata, tak ada Rasul kami royak ke puak mung. Kata mung ni apabila tak beriman kan mai duk sini. Ya, ngaku 2 kali ngaku. Masa timbang surat amalan nu, dia ngaku dah mula-mula. Duk depan neraka, tak masuk lagi, dekat-dekat nak masuk dah. Duk depan neraka. Malaikat hak duk tunggu neraka pada Zabaniyah tu tanya pula 2 kali hujah. Sebab tu mereka yang masuk neraka ni tak ada pi duk ngepek terhadap Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Yang ngaku dengan dirinya sendiri. Apabila yang ngaku sampai ke 2 kali gini, Tuhan kata kan, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Katalah dikata mana malaikat lah kata di sini. Qila makna kata tafaddal. Mana kata tafaddal pada sini? Masuk. Malaikat Zabaniyah ni hak kata ni. Qila, dengar mari kata masuk. Udkhulu, masuk olehmu abwaaba jahannam.
pitu-pitu neraka Jahannam. Hawak apa Tuhan kata, Tuhan datang kata abwab. Tuhan tak kata udkhulu bab Jahannam. Buat apa? Tuhan kata mari dengan sirah jamak di sini. Udkhulu abwab Jahannam. Hawak apa Tuhan tak kata udkhulu bab Jahannam. Ini tempat yang kita lafatun nazar. Mana kata kita kena tilik, perhati apa hak Allah Subhanahu wa taala nak di sini. Katanya para ulama, nak ayat atau puak hak masuk neraka sendiri pun bukan satu darakat. Bukan satu lapisan, tak. Ada lapisan munafiqin, ada hak kafirin, hak asli, tu tak patak. Hak lapisan hebat itu hingga sikit. Lapis yang kedua, lapis yang pertama, kedua, tiga, empat hingga ke lapis. Nampak tu tak? Ia bukan so tak. Sebab tu masuk abwab mana pitu berlapisan. Mung darajat mana? Mung darajat mana? Mung bukan darajat apa yang darakat. Mung lapisan mana? Lapisan mana? Syurga apa yang darajat? Neraka apa yang darakat bahasa Arab lah. Bahasa kita mana lapisan belaka, tak ada nak terjemah dah situ. Lapisan belaka. Maka Tuhan royak suruh malaikat Zabaniyah tu kata masuk oleh mung pitu-pitu neraka Jahannam. Faham tu? Khalidina fiha ya Allah. Makna kata khalidina fiha makna daimina finnar. Senantiasa mereka induk dalam api neraka tak keluar. Nah, terutama kalau tak beriman langsung tu tak keluar dah. Ada apa orang beriman yang ada dalam hati dia mithqala dzarratin minal iman, iman yang sah dengan syarak Islam, maka orang ni tak akan kekal dalam api neraka. Sebab tu katanya ulama, dia kata puak hak berdosa di kalangan orang Islam yang bukan masuk sekali dengan orang kafir lapisan. Neraka tu dia masuk ada lapisan hak lain. Lapisan hak mana? Iaitu lapisan hak puak-puak usah, puak-puak hak lapisan kata silap dengan urusan Tuhan, dia duk suku. Lapisan suku katanya lapisan yang ke-8, bukan lapisan hak orang kafir yang tak beriman langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang hak masuk neraka di kalangan orang kafir ni Tuhan heret, suruh malaikat tu heret apa nama, heret kaki dia balik belakang, we glasa muka dia di atas apa, atas tanah lah kita kecek mudah-mudah heret gitu. Adapun orang hak beriman tak, Tuhan suruh apa nama, gi dengan tolak gi gitu. Nah, jalan kaki tu ayat mulia kepada orang beriman. Walaupun kena masuk neraka tapi mulia lagi. Tu cara yang dirayak, ditunjuk ajar oleh para warasatul anbiya, dan kita boleh ambil ilmu itu daripada warasatul anbiya. Kamar kita pula menyampaikan kepada masyarakat pula. Itu kerja bagi orang yang menututi ilmu pengetahuan yang sakut paut dengan ilmu agama. Udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha, padanya iaitu pada neraka. Allahumma ajirna ajma'in minan nar, Allahumma ajirna ajma'in minan nar, Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Neraka akan dengar apabila kita isti'azah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan itu perkataan, dia kata jauh ni tak sahih masuk dalam aku. Itu sabit daripada hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam musnadnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Mana maka itulah sejahat-jahat tempat. Mathwa mana tempat. Sejahat-jahat tempat, sejahat-jahat kediaman bagi mereka yang takabur, yang agang, yang berasa perasa daripada nak beriman, daripada nak beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan. Orang mutakabbir, orang yang agang daripada benda hak benar. Orang tak mau nak beriman dengan kitab Tuhan dan tak mau juga nak beriman dengan Rasul Tuhan. Hak tu hak sebenar-benar orang takabbur. Apabila dibacanya ayat Al-Quran kepadanya, lagu mana? Dia akan paling pala mengiling, tak mau. Nampak tu tak? Tu. Apabila dibacanya ayat Quran, bacanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan fardu ain, bukan fardul kifayah. Ini tak sesuai dengan kita. Ini adalah perkara yang manusia itu tak boleh nak faham. Itulah ini berpuluh-puluh alasan berdalih mereka-mereka yang takabur dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang umpama tu dinamakan orang yang mutakabbir.
Mutakabbir ada dua. Mutakabbir hak sebenar tak mahu nak berimej langsung. Mutakabbir hak yang kedua orang beragama tapi tolak juga benar-benar dengan beberapa alasan, maka itu apa yang kata orang mutakabbir juga, maka dia akan berkediaman di dalam api neraka Jahannam belum daripada dia itu nak keluar tubik daripadanya setelah daripada habisnya dosa. Kalulah Allah Subhanahu wa taala tak mau nak taubat, terutama bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang tak beriman, bersifat dengan takabbur asli hak asal, maka ia tak akan keluar dah daripada api neraka abadan abada ila yaum. Mana-mana pun tak akan keluar. Tak ada ilah dah. Mana kata abadan abada, senantiasa duduk dalam tu selama-lamanya. Itulah sifat daripada sifat ahli neraka yang Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita kaum muslimin dan muslimat boleh ambil pengajaran daripada 2-3 karakter ayat Al-Quran supaya Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dengan Sayyidil Anam, Sayyidi waladi Adam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang tidak adanya keselamatan malaikat apa yang manusia bawa pergi daripada iman dan amalan yang diterimakan oleh syariat al-Islam. Itu sahajalah cara-cara yang kita nak menyelamatkan diri kita daripada seksaan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak adanya pertolongan malaikat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui sebab-sebab yang kita itu beriman dengannya dan hari kiamat dia. Pada hari ini sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita capulah tangan di atas albirri wat taqwa untuk kita menujukan sama-sama ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah pada besok hari kita akan tengok sifat-sifat ahli syurga sebagai penutup bagi ining surah, iaitu surah Zumar. Kita ambil semenjak daripada awal Ramadan sebagai muqarrar kita pada tahun 1442 tahun ni. Sekadar inilah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.